Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda Awani. Pada malam ini kita akan berbincang apakah yang perlu kita lakukan menjelang September, 6 bulan moratorium yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga pihak perbankan untuk kita tangguh pinjaman kita dibayar akan berakhir pada September akan datang. Jadi apakah persediaan kita? Bagaimana kita tidak perlu panik? Tetapi keadaan tidak banyak berubah. Ekonomi COVID masih berlangsung. Banyak sekali perniagaan masih bergelut untuk memulakan perniagaan mereka bagi pengguna persendirian ataupun pengguna domestik. Ramai di kalangan kita sudah pun kehilangan pekerjaan. Ada yang diminta bercuti tanpa gaji ataupun masih bekerja tetapi gaji dipotong separuh. Tidak ada overtime, tidak ada imbuhan-imbuhan yang lain, menyebabkan komitmen mereka semakin besar tetapi pendapatan semakin kurang. Apakah yang wajar kita lakukan menjelang September ini? Ini penting kerana ini juga yang dibahukan oleh pihak kerajaan. Biarpun ada pengumuman moratorium bersasar yang diberikan oleh pihak kerajaan, disambung sedikit masa lagi, mungkin sekitar 3 bulan. Tetapi majoritinya tidak dapat disambung lagi. Jadi bagaimana kita melihat isu ini? Kerana di kalangan kita sudah biasa selama 6 bulan ini pinjaman perumahan kita, pinjaman sewa beli kereta kita dan juga gadai janji kita tidak dilunaskan dalam masa 6 bulan. Kita ada sedikit keringanan, ada lebihan duit poket tetapi sebenarnya untuk menampung keadaan ekonomi COVID. Tetapi bagaimana selepas ini? Jadi bersama saya pada malam ini Dr. Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School, seorang pakar kewangan. Mungkin bagi Dr. Razman, ini mungkin persoalan yang sering diterima dalam masa sebulan dua ini. Jadi apa respon pertama apabila setiap kali soalan berkaitan berakhirnya moratorium ini? Ya, pertama kali pengumuman tentang moratorium bersasar yang diumumkan baru-baru ini bahawa ada golongan yang tertentu yang akan mendapat orang kata pengecualian ataupun tambahan lagi moratorium ini. Tujuan ia ini diumumkan 2 bulan awal sebenarnya ada makna, ada sebabnya. Kerana kalau kita tidak mengumumkan sehingga saat akhir, mungkin ramai yang tidak sedar bahawa moratorium ini sebenarnya bukannya hutang itu dimaafkan ataupun dilunaskan, tetapi ianya ditangguhkan, bermakna kita masih lagi perlu bayar. Dan persepsi ini tu apabila selama 6 bulan ini seolah-olah kita mempunyai duit lebih, adakah ini akan memberi kesan kepada pattern ataupun pola perbelanjaan isi rumah itu. Apabila ada duit lebih, kita akan mula memikirkan apa lagi yang boleh dibelanjakan ataupun boleh disimpan atau boleh dilaburkan, walaupun sebenarnya matlamat pemberian moratorium ini untuk membantu individu yang terjejas dari segi pendapatan dan juga perusahaan kecil sederhana yang terpaksa menampung kos operasi bulanan yang tinggi. Dan disebabkan itulah saya melihat apabila moratorium bersasar ini diumumkan lebih awal, ianya sebenarnya untuk memastikan bahawa ataupun kata reality check ataupun ingin memberi peringatan kepada mereka yang mendapat kemudahan ini untuk bersedia dalam masa 2 bulan lagi, bagaimanakah kewangan mereka sudah dapat ditangani, dipulihkan ataupun sebenarnya sesuatu yang perlu diambil dengan serius, dibuat perancangan bermula sekarang. Ya. Dari pengamatan Dr. Razman sebagai pakar kewangan dan juga saya sendiri, pengamatan saya, ada beberapa naratif yang tidak jelas di kalangan pengguna apabila kerajaan membenarkan moratorium pada 25 Mac lalu, iaitu selama 6 bulan. Seolah-olah pinjaman mereka dihapuskan, seolah-olah mereka mendapat pinjaman ataupun kelegaan wang lebih daripada gaji mereka, dan mereka seolah-olah abaikan waktu 6 bulan ini untuk melunaskan perkara-perkara yang sepatutnya dilunaskan dengan duit lebihan itu. Bukan hanya melihat berkaitan dengan apa yang wajar dibelanjakan kepada ahli keluarga, tapi dari pengamatan secara umumnya ada stigma yang berbeza di kalangan pengguna berkaitan pemahaman mereka tentang moratorium, Dr. Razman? Ya, kalau kita lihat dari data Bank Negara Malaysia sehingga bulan Julai bulan lepas, lebih 7.7 juta peminjam yang mendapat manfaat daripada moratorium ini, dan 243,000 perusahaan kecil juga mendapat, dan jumlah pinjaman itu berjumlah hampir 60 bilion.
Dan apabila kita lihat satu lagi statistik, berapa ramai daripada mereka yang mendapat moratorium ini mengambil keputusan untuk tidak lagi mengambil moratorium, iaitu membuat keputusan untuk kembali membayar. Ya. Jumlahnya tidak sampai 10% pun untuk peminjam individu dan juga 5% untuk perusahaan kecil sederhana. Ini bermakna jika diberi pilihan, mereka masih lagi mahu mengambil moratorium. Ini menunjukkan sebahagian besar masih memerlukannya. Ya. Cuma kita tidak ada statistik yang memberitahu daripada 90% ni sebenarnya yang mana yang masih lagi terkesan, masih lagi perlu memulihkan keadaan kewangan, ataupun berapa ramai lagi sebenarnya yang menggunakan duit itu untuk benda lain seperti simpanan ataupun pelaburan. Dan ini satu yang kita, walaupun kita tidak ada data tersebut, tetapi kita tidak boleh ambil mudah. Kita kena anggap bahawa 90% peminjam ini kemungkinan akan masih lagi terkesan jika moratorium terhenti selepas 2 bulan ini. Pada pandangan dan juga dapatan yang dikongsikan tadi, adakah Dr. Razman setuju siapakah sebenarnya yang paling terkesan ketika COVID-19 ini, dan mereka akan terus terkesan selepas berakhirnya moratorium September akan datang? Sudah tentu golongan yang akan beri lanjutan, iaitu mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga mereka yang mendapat kesan penurunan gaji ataupun gaji yang orang kata lebih kecil. Ya. Dan ini adalah golongan-golongan yang kita anggap memang memerlukan lagi bantuan moratorium ini. Dan kalau kita merujuk kepada statistik, mereka yang kehilangan pekerjaan melebihi 500,000 sekarang ini. 800,000. 8,000 dijangka atau meningkat sehingga sedemikian rupa. Maka ini adalah golongan-golongan yang memang orang kata mudah, memang amat terkesan daripada sini. Dan kalau kita lihat, kalau mencapai 800,000, ianya akan melebihi daripada 10% daripada jumlah peminjam. Dan ini adalah satu jumlah yang besar. Adakah Dr. Razman merasakan moratorium bersasar selepas September ini satu yang mencukupi? Ia bergantung kepada suasana ekonomi. Sebab kalau kita lihat moratorium yang dipanjangkan kepada 3 bulan untuk mereka yang tidak mendapat pekerjaan, apakah jaminan pada awal tahun depan mereka akan mendapat lagi pekerjaan yang mereka hilang itu? Dan juga mereka yang terjejas gaji, adakah akan nampak pemulihan pada awal tahun? Sebelum ini memang nampak positif bahawa kita akan mula mencatat penumbuhan yang positif bermula tahun depan. Tetapi apabila berlaku orang kata gelombang kedua COVID-19 di beberapa negara, dan kita pun telah mengetatkan kembali PKP kita disebabkan itu, maka ia boleh orang kata melewatkan pemulihan tersebut, menyebabkan mungkin suku tahun pertama 2021 masih lagi kita peringkat pemulihan, belum lagi kembali pulih sepenuhnya. Dan ini akan memberi kesan kepada mereka yang telah kehilangan pekerjaan ataupun mendapat gaji yang kurang. Antara yang terkesan dan mereka amat memerlukan moratorium iaitu industri kecil dan sederhana dan juga perusahaan kecil dan sederhana. Biarpun pelbagai insentif dalam penjana dan juga prihatin, tetapi kita tahu ini ada isu birokrasi. Sebahagian besarnya masih merasakan penjana apa juga yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan masih tidak sampai kepada mereka. Tetapi mereka memohon dan mereka merasa bersyukur ada sektor-sektor ini diberikan kekuatan dengan bantuan geran, pinjaman dan sebagainya, bantuan mudah dan sebagainya. Tetapi untuk moratorium ini, keadaan ekonomi masih tidak pulih. Keadaan ekonomi global masih tidak pulih sepenuhnya. Situasi keadaan masih mungkin sedikit kelegaan, tetapi menjelang 2 bulan mendatang ini, adakah AKS kita juga perlu diperincikan sektor mana yang perlu diberikan sedikit kelonggaran dan juga moratorium bersasar supaya mereka dapat bernafas sedikit, Dr. Razman? Ya, saya setuju kita harus perincikan profil ataupun jenis perniagaan ataupun perusahaan kecil sederhana ini. Sebab kalau kita lihat statistik, baru-baru ini pun Menteri Kewangan baru beri laporan jumlah geran yang disalurkan kepada PKS, hanya tunjuk bilangan PKS, tetapi kita tidak perincikan PKS mereka bagaimana. Ya, sektor mana? Sebab kita kalau boleh, kita mahu sektor ataupun PKS yang mengambil ramai pekerja. Kerana mereka ni, dia punya rantaian, bantuan tu kepada PKS pergi juga kepada pekerja-pekerja. Dan kalau boleh pekerja tempatan. Sebab kita tidak mahu
banyak bantuan ini diberikan kepada PKS yang hanya menggaji pekerja asing. Jadi rakyat kita akan terus tidak dapat pekerjaan ataupun gaji yang sepatutnya. Dan juga daripada saiz PKS itu. Sebab kadang-kadang apabila kita lihat pemberian moratorium ini, komitmen setiap PKS itu berbeza. Iaitu kalau PKS besar memang besar dia punya komitmennya. Dan tetapi mungkin dari segi penggajian, pengambilan pekerja mungkin berbeza daripada yang lain. Dan di sini kalau kita dapat perincikan sektor mana yang terkesan terutamanya hospitality, pelancongan dan juga walaupun kita lihat pembuatan dan juga construction ataupun infrastruktur masih lagi perlahan, sektor-sektor ini harus diberikan keutamaan sebenarnya. Bagi Dr. Razman, melihat ini merupakan satu sektor yang akan memberikan kesan berganda kalau kita tidak benar-benar menangani dengan baik menjelang September akan datang. Kerana itulah masa kalau mereka perlu berunding dengan pihak bank, dengan pihak institusi kewangan. Mengapa ini penting? Untuk memastikan mereka faham situasi keadaan PKS, IKS dan individu ini. Ya, penting untuk berjumpa terus dengan pihak bank untuk mendapatkan satu jalan tengah untuk memastikan mereka masih lagi mampu membayar sebahagian kalau boleh daripada komitmen kewangan mereka kepada pihak bank dan tidak menunggu sehingga minit yang terakhir. Kerana kita kena faham pihak bank pun harus memikirkan likuiditi ataupun kecairan mereka, perlu memikirkan prestasi kewangan mereka, dan apabila ianya diambil secara remeh oleh individu ataupun PKS membuat kerja apa kata last minute itu, ini adalah sesuatu yang kita harap tidak akan berlaku. Tempoh 2 bulan yang sepatutnya diambil sekarang kerana setiap pinjaman, jenis pinjaman, jenis kesukaran dari segi membayar itu berbeza dari setiap individu dan PKS, dan pihak bank juga harus meneliti semua permintaan ini supaya mereka dapat memberi orang kata cara terbaik untuk melunaskan pinjaman. Dan di sini saya lihat pentingnya orang kata setiap individu dan perniagaan kecil sederhana ini sudah mula membuat temu janji dengan pihak bank, walaupun 2 bulan lagi tetapi ianya harus dimulakan daripada sekarang. Apa yang sebenarnya perlu dinyatakan apabila individu dan juga PKS, IKS ini berjumpa dengan institusi kewangan? Apa persediaan mereka, apa dokumen yang perlu mereka bawa? Kerana kita tahu setiap individu dan juga IKS ini mereka mempunyai pelbagai pinjaman dalam pelbagai ataupun instrumen pembiayaan. Dan ini biasa. Tetapi nak ataupun tidak mereka perlu telus. Dan mereka perlu berlapang dada dengan segala dokumen yang perlu mereka tampilkan untuk memberikan sedikit latar belakang bagaimana mereka berhadapan dengan September akan datang. Ya, sudah pastinya bank hanya ingin melihat keupayaan membayar balik. Dan keupayaan membayar balik itu berdasarkan sudah tentu. Kalau mereka meminjam daripada bank tersebut, bank sudah ada penyata kewangan. Rekodnya. Jadi itu yang telah berlaku, iaitu jumlah sebelum pendapatan yang diterima sebelum COVID, jumlah pendapatan yang diterima, jumlah perbelanjaan. Tetapi untuk meyakinkan bank bahawa PKS ataupun individu masih lagi mampu membayar, harus juga dilihat dari segi potensi perniagaan ataupun pendapatan untuk beberapa bulan akan datang. Dan ini boleh kita ataupun bagi pihak perniagaan itu untuk membawa mungkin orang kata book order ataupun pesanan daripada pelanggan ataupun customer untuk beberapa bulan akan datang untuk menunjukkan bahawa sebenarnya kita sudah sampai ke tahap pemulihan, akan masuk pendapatan ini untuk beberapa bulan akan datang, dan ini akan boleh meyakinkan bank bahawa memang ada kemampuan untuk membayar walaupun mungkin bukan jumlah yang sepatutnya tetapi berkadaran dengan apa yang dijangka akan diterima oleh perniagaan. Sebab yang penting ialah memastikan mereka semua ni jatuh muflis, iaitu tidak mampu membayar, kerana bank akan kehilangan semua pelanggan. Dan ini yang sebenarnya bank harapkan, iaitu kita memang bukan hasrat bank untuk memufliskan mereka sebab bank tidak akan dapat apa, tetapi sekurang-kurangnya dapat orang kata jaminan bahawa walaupun tak dapat semua ataupun sepenuhnya, tetap akan dapat orang kata sedikit demi sedikit sehingga akhirnya lunas. Kenapa pengguna dan juga peminjam kepada institusi kewangan dan bank ini perlu tampil ke hadapan sekarang
Apa impaknya jika mereka abaikan, menunggu hingga saat akhir, dan dari sudut orang kata pun impak kepada pinjaman ini yang mereka ada komitmen kepada pihak bank? Bayangkan macam saya sebut data daripada Bank Negara Malaysia tadi, 7.7 juta peminjam dan juga 243,000 perusahaan kecil sederhana. Bayangkan kalau semuanya datang minggu terakhir dia nak layan kan? Layannya. Dan inilah saya nampak di sini akan berlaku. Dan masa tu agak tertekan kan? Mungkin tidak mendapat orang kata pun situasi menang-menang kalau ada orang kata pun persefahaman. Dan kita biasa mengalami situasi ini. Yalah, orang Malaysia. Kan? Last minute ini ramai berpusu-pusu. Dan masa itu mungkin menyesal tak sudah kalau kita tidak dapat berjumpa dengan bank dan bank menganggap kita mampu membayar seperti biasa dan dah kena bayar dan ikut kontrak mungkin boleh dikenakan tindakan jika kita tidak mahu bayar dan kita boleh berdepan dengan masalah risiko muflis. Oleh sebab itu penting untuk mula membuat tindakan dengan berjumpa dengan bank mulai sekarang. Sebagai pakar kewangan dan juga penganalisis ekonomi, Dr. Razwan melihat kewajaran moratorium bersasar ini hanya kepada golongan tertentu, golongan yang benar-benar memerlukan lanjutan. Tetapi kalau ini tidak dapat dilakukan, bank ada risiko tersendiri. Kita tahu ini rantaian ekonomi dan keadaan ekonomi bergantung kepada pinjaman dan kecairan yang ada di dalam sistem kewangan. Dan kita lihat bagaimana impak ekonomi yang meleset pada 1998 apabila korporat, individu tidak mampu membayar loan, pinjaman dan akhirnya NPL yang begitu tinggi dan kolaps ekonomi ketika itu. Ya betul, memang ada impak rantaian tu. Sesuatu yang mungkin ramai tidak tahu kalau kita lihat 9 bank tempatan yang tersenarai di Bursa Malaysia, jumlah keuntungan mereka sebelum cukai setiap tahun, 2 tahun sebelum ini 35 bilion. Okey. Dan orang fikir, wow, 35 bilion, siapa yang dapat 35 bilion? Tapi kalau kita lihat senarai 10 pemegang saham utama setiap bank ini, 66% daripada semua top 10 pemegang saham ini adalah sebenarnya institusi pelaburan kerajaan. Macam K2SP, K2SP, nombor 2 PNB terbesar setiap bank. Jadi mana semua kebanyakan dividen daripada keuntungan ini akan pergi kepada institusi pelaburan seperti KUAP, K2SP, PNB, tabung haji dan sebagainya. Dan semua itu akan pergi kepada siapa? Kepada pencarum, kepada pelabur, individu. Jadi apabila kita lihat tahun depan, kalau keuntungan bank terjejas, ia akan memberi kesan tahun depan dari segi pemberian dividen. Kita kata bila kita tangguh tak bayar, kita nak juga dividen tinggi daripada institusi ini, mungkin agak sukar. Ini sebenarnya kita kena tengok kesan sebenarnya kalau moratorium dikekalkan terus bagi kepada semua pinjaman selepas. Dan sudut NPL tu bagaimana? Dan NPL setakat ini masih lagi orang kata terkawal. Okey. Dan bank sebenarnya masih lagi mempunyai liquidity capital atau modal yang tinggi lagi. Cuma di sini saya nak merujuk kepada prestasi tahunan. Memang sebenarnya bila disebut orang kata sebenarnya ada kenyataan kata bank akan rugi, sebenarnya tak rugi, tapi keuntungan akan terjejas. Tapi implikasinya sebenarnya kepada yang saya sebutlah, sebenarnya rakyat juga sebagai pelabur pencarum nanti juga akan terima kesannya. Dr. Razwan, cuba kita faham sedikit. Dalam kita melihat situasi krisis ini, sentiasa diberi orang kata pun peringatan ataupun maklumat kepada kita, nak ataupun tidak, dalam banyak perkara ketika ini kerajaan perlu tampil ke hadapan lebih banyak. Dalam apa juga orang kata pun krisis untuk menangani dan juga menampung segala kerugian yang dialami oleh industri, IKS dan juga individu, rakyat jelata keseluruhan. Adakah wajar sekali lagi kerajaan menambah peruntukan, insentif, apa juga instrumennya dalam hal moratorium ini? Dari segi orang kata insentif yang saya nampak apabila kerajaan melancarkan pakej penjana, pakej prihatin, majoritinya sebenarnya bukan daripada kerajaan. Suntikan langsung fiskal daripada kerajaan sebenarnya saya ingat tak sampai pun 10%. Secara terus tidak begitu besar, tapi yang melibatkan daripada semua institusi-institusi kewangan, GLC dan agensi yang lain. Dan di sini saya lihat jika berkaitan dengan moratorium, mungkin setengah bank ini yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, mereka boleh buat seperti sebagai contoh Agrobank yang memberi bantuan pinjaman kepada peniaga pertanian, microcredit. Mereka dimiliki oleh Ministry of Finance, Incorporated, MOF.
Jadi mereka boleh saja orang kata melanjutkan lagi moratorium, tetapi kesannya kepada kerajaan dan kita tahu dari segi kemampuan kerajaan untuk menambah hutang untuk memberikan lagi dana ini makin orang kata sampai ke dinding. Parlimen belum lagi orang kata bagi keputusan untuk kelulusan. Di sini ada orang kata kekangan. Bolehkah mampukah kerajaan memberi lagi suntikan dana tambahan apabila sebenarnya banyak lagi yang kita kena fikirkan dari segi orang kata keseluruhan impak terhadap orang kata industri rakyat yang sebab ini kita bercakap tentang 7.7 juta peminjam, tapi penduduk Malaysia 32 juta tu ramai lagi yang memerlukan bantuan selain daripada bantuan. Okey, dari aspek itu kita ingin melihat situasi menang-menang bagi semua aspek dari semua kelompok stakeholders dalam isu moratorium. Pihak bank perlukan kecairan yang lebih besar dan juga memastikan tidak banyak hutang-hutang yang tidak aktif dicatatkan oleh peminjam. Bagi pihak pengguna, mereka perlukan wang yang lebih di dalam poket, bukan untuk berhutang tetapi untuk melunaskan perkara-perkara yang lebih penting, membayar gaji, membayar sewa beli dan juga membeli bahan-bahan mentah untuk industri mereka dan sebagainya. Bagi individu dan juga pengguna, mereka tidak ada banyak pilihan. Inilah masanya mereka menyelamatkan pekerjaan, mereka menyediakan makanan di atas meja dan sebagainya. Jadi dalam keadaan krisis ini, apakah instrumen dan model lain pada Dr. Razman perlu juga kita fikirkan cara di luar kotak, kalau ada lagi lah yang mungkin kita boleh consider. Ya, saya selalu juga berdebatlah, berbahas dalam ini. Sebenarnya untuk jangka masa pendek memang ini sajalah yang ada, iaitu kerajaan membuat suntikan dana fiskal secara langsung dan impak dia orang kata serta-merta segera. Tetapi dari segi kelestarian itu, daripada kemampanan untuk kekal pulih panjang itu mungkin agak sukar sebab ia nampak berulang-ulang, sentiasa berlaku. Padahal ia sepatutnya tidak berlaku, tidak harus berlaku begini. Apa sebenarnya yang menyebabkan ianya kerap berlaku adalah dari segi fundamental ataupun dari segi orang kata sistem monetary itu sendiri. Struktur asasnya. Iaitu apabila kita lihat contoh terbaiklah sekarang ni, kita tengok ramai orang mula membeli emas. Sebab apa? Sebab lambakan mata wang oleh banyak kerajaan di dunia ini yang memberikan suntikan secara langsung ataupun kata helicopter money ataupun quantitative easing, yang mana duit dicetak dengan begitu banyak untuk merancakkan kembali aktiviti ekonomi. Tetapi ini menyebabkan nilai mata wang itu makin menyusut, jatuh dan orang menjadi panik dan membeli aset yang kekal nilainya seperti emas. Dan ini boleh berlaku kepada negara kita apabila dengan penuh orang kata suntikan yang sentiasa ada menyebabkan mata wang itu tidak stabil, hilang orang kata purchasing power ataupun kuasa pembelian tersebut. Jadi apabila saya merujuk kepada perlu kita mereformasikan sistem monetary itu, kita kena melihat boleh tak mata wang kita ini ditambatkan pada komoditi yang kita kawal, sebagai contoh minyak sawit, getah ataupun petroleum dan sebagainya, supaya nilai belian mata wang itu kekal ataupun kukuh dan tidak akan orang kata mudah terpengaruh dengan inflasi dan sebagainya. Dan bila jadi macam tu, maka kita boleh orang kata beri balik kekayaan daripada bumi kita kepada rakyat kita yang orang kata mengusahakannya. Okey, akhir sekali Dr. Razman, dalam semua apa yang kita bincangkan menarik pencerahannya dan juga pendetailan ataupun perinciannya, tetapi dari sudut tata kelola governance dalam hal kewangan ini perlu juga disebarluaskan kepada rakyat. Isu unjuran ekonomi, isu berkaitan kehilangan pekerjaan, isu kataupun peluang pekerjaan yang sedia ada, isu berkaitan dengan warga asing yang masih merebut peluang pekerjaan dengan warga tempatan. Kenapa ini juga penting untuk memastikan kita bercakap benar kepada rakyat dan ada keyakinan industri, keyakinan para pelabur, keyakinan industri perbankan
dan masing-masing dapat memulihkan dengan cara masing-masing. Ya, betul. Sebab sekarang orang kata hashtag yang popular ni ialah kita jaga kita. Ya. Tapi orang ingat kita jaga kita ni jaga apa tak boleh apa kesihatan, penjarakan sosial dan sebagainya. Tapi sebenarnya konsep kita jaga kita tu lebih meluas. Kita jaga kita maknanya bagaimana bank boleh jaga peminjam mereka, bagaimana individu boleh jaga supaya pekerja mereka, boleh jaga keluarga dari segi kewangan, bagaimana kerajaan boleh jaga semua industri, dan industri juga bagaimana boleh jaga orang kata kekayaan negara dengan sentiasa menyumbang dari segi percukaian dan sebagainya, pekerja jaga majikan jaga pekerja. Konsep ini sebenarnya harus berlaku. Apabila satu pihak saja yang diharapkan untuk membantu semua, memang susah berbanding dengan masing-masing saling bantu-membantu. Dan ini yang kita kena terapkan dalam kes moratorium ni. Kalau kita jaga kita itu bermakna peminjam yang betul-betul masalah ataupun PKS yang masih lagi bermasalah, sila jumpa ke bank supaya bank pun boleh jaga mereka. Okey, menarik. Dr. Razman Abdul Latif, Pensyarakanan Putra Business School. Kita bercerita tentang moratorium tamat, bagaimana kita menguruskan kewangan kita dan elak daripada panik dari orang kata pun saat-saat akhir. Anda perlu ke perbankan anda perlu ke institusi kewangan anda perlu berjumpa personal kewangan anda. Inilah masanya sebelum berakhir September akan datang. Selepas itu anda kena bayar balik loan anda. Anda tidak ada pilihan kalau tidak ada penjadualan semula dan penstrukturan semula kalau anda tidak mampu melunaskan loan ataupun pinjaman yang sedia ada. Sekian agenda Wani pada malam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.